أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Apa khabar sidang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, titipan doa biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda berada, mudah-mudahan senantiasa hendaknya kita berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dihidupkan kembali, dan pada pagi ini syukur kita atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan dalam kehidupan kita. Dan pada pagi ini kita telah pun memasuki 19 Ramadan 1441 Hijrah. Sedar tak sedar kita sedang menuju fasa 10 malam terakhir Ramadan. Dan seperti biasa pada pagi ini sama juga dengan 12 Mei 2020, dan bersama dengan hari Selasa, saya Da'i Anas kembali menceriakan pagi anda pada pagi ini. Dan tajuk yang akan kita bicarakan cukup menarik, iaitu kupasan topik berkisar tentang bersabar dengan takdir. Bersabar dengan takdir. Dan kita akan bersama seperti biasa tetamu undangan kita di studio pada pagi ini, seperti mana yang kita wawarkan, iaitu Ustaz Dr. Luqman Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz atas kesudian bersama kita pada pagi ini menerusi Tanyalah Ustaz. Dan seperti biasa, untuk makluman dan juga war-warkan kita kepada para penonton, kita masih lagi dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat Ustaz, PKPB. Dan kita mengharapkan agar para penonton Tanyalah Ustaz khususnya dan juga seluruh masyarakat di luar sana untuk kita bersama-sama mematuhi perintah dan juga arahan-arahan daripada pihak kementerian untuk kita seterusnya kita melawan ataupun kita berperang dengan virus COVID-19 ini, dan mudah-mudahan kita dapat membantu memutuskan rantaian COVID-19 ini, insya-Allah. Dan seperti biasa, yang bagi Ustaz, tajuk yang cukup menarik untuk kita bicarakan pada pagi ini. Sebelum itu, alangkah lebih elok untuk kita sama-sama saksikan terlebih dahulu status COVID-19 yang melanda negara kita pada ketika ini. Menerusi laman rasmi Instagram, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menunjukkan kes baharu sebanyak 70 kes dicatatkan, dan juga kes sembuh baharu berjumlah 88 kes, sekaligus menjadikan keseluruhan kes sembuh sebanyak 5,113. Dan kematian baharu dicatatkan ialah 1 kematian, dan menjadikan keseluruhan jumlah kematian sebanyak 109 kes, dan jumlah kes keseluruhan sebanyak 6,726 kes. Dan kita mengharapkan yang bagi Ustaz dan juga sedang penonton untuk kita korbankan sedikit masa kita. Seperti biasa sebelum ini, kita patuhi arahan-arahan semasa daripada pihak kementerian. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang menentang COVID-19 ini, mudah-mudahan insya-Allah. Dan seperti biasa yang bagi Ustaz, kita sebelum saya serahkan untuk mukadimah topik pada pagi ini, juga kita war-warkan kepada sidang penonton. Kita bersiaran seperti biasa di TV3 dan TV9. Untuk TV9 kita bersiaran sehingga jam 8.30 pagi, iaitu lanjutan 30 minit. Lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Dan seperti biasa kita akan bersama juga pada pagi ini yang menarik, menerusi sidang video. Kita akan bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Suruh Syahbudin Hassan, yang telah pun kita khabarkan baru-baru ini, kita sudah maklum beliau diserang dengan penyakit stroke, dan itulah satu kehidupan yang perlu diharungi oleh seorang pendakwah yang selama ini telah bersama kita. Namun kita nantikan apakah situasi ataupun keadaan terkini beliau, yang mungkin kisah-kisah yang menginspirasikan yang akan kita sama-sama ikuti bersama dengan beliau pada selepas daripada ini, insya-Allah. Jadi Tanyalah Ustaz, titipan doa. Orang yang tidak berdoa merupakan orang yang keliru dengan konsep takdir dan doa. Maka sentiasalah kita panjatkan doa. بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم طهرني فيه من الدنس والأقذار، وصبرني فيه على كائنات الأقدار، ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار، بعونك يا قرة عين المساكين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sidang penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dan pada pagi ini yang bagi Ustaz, kita sebelum saya serahkan untuk mukadimah topik Ustaz, kita mengalu-alukan kepada para penonton yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi di talian bebas tol 1800 88 1677 dan menerusi aplikasi WhatsApp 011123364480 atau terus paling mudah ke laman rasmi Facebook kami iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Tinggalkan soalan anda pada poster di laman rasmi Facebook, dan bagi anda yang menonton menerusi FB Live, jangan lupa untuk sama-sama kita tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz, tajuk yang cukup menarik untuk kita bicarakan pada pagi ini, bersabar dengan takdir. Mungkin untuk permulaan topik pada pagi ini Ustaz, ada sesuatu yang ingin dikongsikan. Falyatafaddal mashkur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Terima kasih dari Anas, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dan rahmat Allah sekalian. Sebelum kita mulakan ini dan Anas, saya akan baca dulu beberapa ayat daripada surah Sad. Daripada surah Sad ayat 41 sehingga 44. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan mushaf untuk kita baca Quran pada pagi ini, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan yang mulia ini, ataupun dengan telefon, sekarang lebih senang telefon aja kan. Dan tuan-tuan, ayat surah Sad 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur 'abdana ayyuba idh nada rabbahu مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan ingatlah peristiwa hamba kami Nabi Ayub alaihissalam ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan hasutan semasa aku ditimpa kesusahan dan azab siksa penyakit. Maka kami kabulkan permohonan serta kami perintahkan kepadanya, hentakkanlah kaki kamu. Setelah ia melaksanakan maka terpancarlah air. Lalu Allah berfirman kepadanya, ini ialah air sejuk untuk mandi dan untuk minum bagi menyembuhkan penyakit kamu. Dan kami kurniakan kepadanya, keluarganya dengan sekali ganda rahmat sebagai satu rahmat daripada kami, dengan satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna. Dan kami perintahkan kepadanya, ambillah dengan tanganmu seikat jerami, kemudian pukullah dengan dengannya, dan janganlah engkau merosakkan sumpahmu itu. Sesungguhnya kami mendapati Nabi Ayub itu seorang yang sabar. Ia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya ia sentiasa rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Ayat yang Ustaz baca tadi, beberapa ayat ini adalah berkaitan dengan Nabi Allah Ayub alaihissalam yang Allah uji. InsyaAllah perbincangan lebih lanjut kita akan bincang dalam selang-selang masa ini insya-Allah. Diuji oleh Allah dengan ujian sakit yang sangat dahsyat sehingga orang-orang kelilingnya, ahli keluarganya lari daripadanya kerana sakit yang lama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala beri ujian kepada Nabi Ayub ini dalam keadaan Nabi Ayub bersabar. Dan sabar inilah merupakan tajuk ataupun intipati kepada perbincangan kita hari ini, tuan-tuan. Bagaimana untuk kita sama-sama melihat, membincangkan, merujuk bahawa semua yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ini ada hikmah, ada rahsianya yang kadang-kadang kita tahu dan kadang-kadang kita tidak tahu. Dengan sebab itu, tuan-tuan, akhirnya segala yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita kena merujuk kembali kepada tuan asalnya, iaitu Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa taala beri ini dengan sebab-sebab tertentu. Insya-Allah itu sebagai pembuka ya Anas. Mudah-mudahan insya-Allah kita boleh sama-sama bincang lebih lanjut. Allahu akbar. Syukur, bersabar dengan takdir. Ya. Terkadang bila mana kita nak menyebutkan sabar, memang mudah dia nak sebutkan di lisan yang bagi ustaz dan juga sedang penonton. Namun bila mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah sebagaimana pepatah menyebutkan, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul ustaz. Tapi itulah lumrah kehidupan. Tidak ada bumi yang tidak pernah ditimpa hujan. Tidak ada manusia yang tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berbahagia ustaz dan juga sedang penonton, tanyalah ustaz titipan doa pada pagi ini. Kita raikan terlebih dahulu soalan daripada sahabat kita yang bertanya menerusi Facebook. Rahimah Saud, Assalamualaikum Dr. Luqman, Da'i Anas dan kru-kru, tanyalah ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minta penjernihan masalah berikut. Adakah Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir untuk hamba-hambanya sekaligus atau berperingkat-peringkat? Terima kasih doktor dan Da'i sama-sama. Terima kasih Puan Rahimah Saud yang bertanya soalan di Facebook. Baik, terima kasih kepada Puan Rahimah yang bertanya soalan sangat baik. Adakah Allah Subhanahu wa taala menentu takdir ini dufa'ah wahidah sekaligus ataupun berperingkat-peringkat? Ustaz rasa soalan ini merujuk kepada qada yang tersebut, kerana ada dua, qada mubram dan qada muallaq. Baik tuan-tuan, ringkasnya begini, bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam ini sebagaimana dalam hadis, insya-Allah sekejap lagi kita akan bincang lebih detail hadis ini. Duduk dalam perut mak kita selama 4 bulan, ditiupkan ruh, yuktab.
kemudian Allah suruh tulis. Yuktab lahu rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu syaqiyyun am sa'id. Ditulis 4 perkara apa dia, iaitu rezekinya sepanjang hayat. Kemudian ajalnya, matinya bila, dah tetap. Kemudian amal perbuatannya. Oh, semua perbuatan kita dah ditulis. Ya. Kita datang tanyalah ustaz, tulis. Ya, tulis. Pahala itu satu perkara lain. Cuma nak beritahu sudah ada satu jadual. Oh, kalau begitu macam mana? Sabar dulu tuan-tuan. Jadi kena ikuti sampai ke akhir. Baik, amalannya yang akhir sekali sama ada bahagia atau celaka dia di akhirat. Maksudnya syurga atau neraka. Oh, itu pun ada dah. Oh, jadi apa faedah kita sembahyang? Ya. Tuan-tuan nak jawab soalan dulu. Maksudnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah siapkan kita punya jadual hidup. Takdir ini sudah siap. Jadi berilah kepada persoalan seterusnya tadi. Adakah takdir ini boleh berubah atau tidak berubah? Baik tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian. Secara umumnya ulama bagi 2. Qada ini bagi 2, iaitu pertama sekali iaitu qada mubram. Qada mubram ni yang memang tidak berubah sejak azali lagi. Contohnya tuan-tuan, Allah takdirkan iaitu matahari naik siang ni, kemudian malam kita pun berdoa, ya Allah tolonglah berhentikan siang ni, jangan jadi malam ya Allah, biar siang je seronok siang ni. Lepas tu pula orang minat malam pula, ya Allah janganlah berhentikan malam ini, lambat sikitlah puasa ya Allah, contohlah. Jadi tuan-tuan, dengan sebab itu ini dia panggil mubram, tidak akan berubah sampai bila-bila. Dah tetap dah. Kemudian ada qada muallaq. Qada muallaq ini iaitu qada yang disebut dalam hadis Nabi SAW, kalau kamu buat gini, gini jadi. Kalau kamu buat gini, gini jadi. Contohnya, kalau kamu berdoa, ya Allah panjangkanlah umur aku, ya Allah panjangkanlah umur aku, ya Allah, Allah boleh ubah perkara tersebut. Contohnya hari ini Anas doa, ya Allah panjangkanlah umur sampai 80 tahun. Contoh. Jadi Allah pun terima. Ya Allah panjangkan umur sampai 80 tahun. Sepatutnya 60 contoh misalnya, jadi 80. Begitulah. Itu dia panggil qada muallaq. Walaupun ada perbincangan yang panjang, tapi yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau man sarrahu an yabsuta lahu fi rizqih, siapa yang nak supaya rezekinya diluaskan dan juga wa yunsa'alahu fi athari, dan panjang umurnya, falyasil rahimah. Hubungkanlah silaturrahim. Boleh bertambah pula umur. Ya, yang ini dipanggil qada muallaq. Yang mana kalau ini diikhtiar, diusahakan, Allah boleh. Ikhtiar itu macam mana? Yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan doa, dengan hubung silaturahim, dengan berbuat baik tadi, maka yang ini Allah beri kebaikan dengan panjangnya umur dan rezeki tadi. Allahu Akbar. Itu kena bezakan Ustaz. Dia punya konsep dia begitu. Mudah-mudahan jelas kepada kita, dan terima kasih juga kepada yang bertanya seperti tadi, dan para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, walau di mana jua kita berada, bersama kita mematuhi penjarakan sosial, biasakan diri kita menjalani kehidupan norma baharu, dakwah biar tiada ustaz yang sampaikan. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Alhamdulillah, para penonton yang dimuliakan
Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, titipan doa biar tahu jangan keliru. Dan kita masih lagi bersama yang bahagia Ustaz Dr. Luqman Ibrahim membicarakan topik bersabar dengan takdir, dan sebagaimana yang kita lihat di paparan skrin Ustaz tadi Ustaz, bagaimana surah An-Nisa ayat 19 yang kita dapat sama-sama ikuti. Barangkali terkadang ada satu perkara yang kita tak suka, itu terkadang ianya kebaikan untuk kita, dan itu sebagaimana dalam kupasan ayat yang ke-19 surah An-Nisa, mungkin sedikit daripada yang bagi Ustaz untuk kupasan ataupun huraian ayat tersebut untuk kita sama-sama memahami insya-Allah. Baik, terima kasih Datuk Anas. Tuan-tuan muslimat dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara yang Allah beri ini dari sisi Allah semua baik. Cuma bila sampai kepada kita merasa COVID ni tak baik. Allah. Kita rasa. Ya. Tapi tuan-tuan, bila kita kaji daripada sudut, rupanya ada benda baik. Contoh, semasa COVID ni walaupun semua orang rasa sakit, tetapi rupanya bila kajian alam sekitar menunjukkan alam jadi sangat-sangat bersih. Dengan asap kereta yang tak adanya, dengan kilangnya berhentinya. Walaupun sudut lain kita teruk jugalah. Tapi dari sudut itu, Bebas cemar. Bebas pencemaran itu, ada kebaikan. Allah. Jadi maknanya, ini sudut pandang manusia. Betul. Tetapi dia mesti melihat kepada sudut pandang Allah Subhanahu Wa Taala, ini tentu baik. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Allah. Pelik bagi orang mukmin ini. Bila sebut mukmin ini, orang yang ada keyakinan kepada Allah dan Rasul. Yakin apa dia? Iaitu in asabathu sarra, kalaulah dia diberi benda gembira, benda suka, ini kita kata baik untuk kita. Benda suka, syakara, bersyukur. Tetapi kalau di in asabathu darra, kalau diberi benda susah, sabara. Jadi orang mukmin ni melihat kedua-duanya, Allah, ya Allah, kamu tahu ada kebaikan di sana. Mungkin dengan sebab kelemahan kita nak melihat rahsia-rahsia di sebalik ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu, akhirnya kita tak dapat melihat dengan jelas. Tapi sebenarnya Allah ada tujuan, ada maksud. Contoh mudah yang lain tuan-tuan, iaitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia paling banyak diuji, dibalak. Balak ni maksud diuji dan diberi kepayahan oleh Allah, Rasul-Rasul. Rasul ini adalah seorang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksum. Tapi maksum lagi. Tapi nak menunjukkan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, bahkan rasul-rasul yang lain, semua sekali dijadikan dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian yang besar. Ujian yang besar. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, jadi kita perlu meletakkan sangka baik dulu kepada Allah. Itu nombor satu. Betul. Ada kebaikan tentu. Dan dalam hadis menceritakan banyak perkara ini, bahawa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku dalam sangkaan hamba-Ku. Maknanya kalau kita sangka baik, tuan-tuan, kalau orang berdoa, ya Allah berilah aku perkara ini, ya Allah beri kebaikan, beri aku kesihatan, dalam keadaan sangka baik, insya-Allah Allah beri. Allah. Tapi dalam jiwanya itu, masa dia berdoa, kalau dia berdoa, ya Allah, macam tak terima aja. Confirm tak terima. Rasa-rasa tak terima, confirm tak terima. Sebab Allah berada pada sangkaan kita itu. Maknanya kita bersangka baik sangat-sangat penting kepada Allah. Allahu akbar. Bagaimana hati kita ketika mana kita berdoa itu, ketulusan yang datang tu Ustaz. Allahu akbar. Tetapi itulah, bila mana Ustaz menyebutkan begitu, kita teringat senyum bila mana ketika mendapat nikmat itu biasa Ustaz. Tetapi senyum ketika diuji itu luar biasa Ustaz. Allahu akbar. Dan yang bagi Ustaz dan juga sedang penonton, kita raikan lagi soalan menerusi rakan Facebook kita yang berikutnya. Kasih Nurul Shah yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam keadaan dunia dilanda musibah dengan wabak COVID-19, kesabaran itu perlu ada dan menerima takdir dengan redha. Soalan saya Ustaz, adakah dengan sabar tanpa menjaga dan mengambil tindakan sewajarnya untuk mencegah atau membendung wabak itu sudah dikatakan sabar dan redha? Sedangkan sabar dan redha itu perlu dikongsi sesama manusia, apatah lagi sesama saudara se-Islam. Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. Soalan cukup baik daripada Kasih Nurul Syah di Facebook Ustaz. Baik, terima kasih kepada Kasih. Bertanya soalan sangat baik. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Sebutlah sesiapa pun rasa di seluruh dunia sekarang ini, boleh dikatakan hampir setiap orang akan merasai kesan daripada COVID ini. Nah,
Jadi sebahagian mereka ada mengatakan ini tentera Allah. Ini jangan kita komen mudah-mudah sebab ini ada pandangan-pandangan para ulama dalam hal ini. Ya, ada dalilnya apa semua. Sebahagian mengatakan ujian. Tak apalah. Yang pentingnya kita katakan bahawa ini berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menyelesaikan ataupun menghancurkan semua COVID ini, menghilangkannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi dalam keadaan kita menyerahkan kepada Allah ini, tuan-tuan, kita hendaklah melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara berserah tu? Adakah berserah duduk diam aja kan? Tawakal aja. Adakah tidak berikhtiar? Jawapannya tentu tidak. Semua seluruh dunia ini sedang berikhtiar. Cumanya kalau kita renung-renung melihat balik dari segi Kementerian Kesihatan, dari segi kerajaan yang buat segala ikhtiar usaha, alhamdulillah. Kalau kita renungkan balik, setakat mana kita pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, angkatlah COVID ini, ya Allah, ya Allah, selamatkanlah keluarga aku, ya Allah, jauhkanlah penyakit. Sebanyak mana kita buat itu? Nah, rasa-rasa ni pandangan peribadi Ustaz lah. Ustaz rasa yang ini kurang kita buat. Betul kan? Kalau yang lain itu banyak kita buat. Alhamdulillah buatlah. Tak ada masalah sebab Rasulullah suruh unta yang sahabat tak tambat itu iqilha wa tawakkal. Kamu ikat dulu baru tawakal. Nah, tak apa ya Rasulullah. Makna di zaman sahabat telah berlaku satu golongan yang mana Rasulullah suruh tawakal. Tawakal serah kepada Allah. Dia pun tarik unta, suka hatilah. Jadi unta itu Allah akan jaga. Betul lah tu, tetapi dari sudut sifat kemanusiaannya kita kena ikhtiar. Ikat dulu barulah kamu bertawakal. Lau antum tatawakkalun. Kalau kamu bertawakal seperti mana tawakalnya burung. Allah Subhanahu Wa Taala akan beri rezeki ini seperti mana burung yang mana taghdu khimasa wa taruhu bitana. Allahu akbar. Dia keluar itu perutnya kosong. Baliknya ada penuh makanan. Bahkan boleh bawa balik kepada anak-anak dia lagi. Ini maknanya tak ikhtiar dulu. Dan dengan sebab itu tawakal bersama ikhtiar ni dia tidak terpisah. Maka dia kena berjalan sekali. Dengan sebab itu tawakal dan juga ikhtiar. Jadi redha itu adalah kesimpulan cerita daripada tadi, iaitu selepas kita bertawakal, berikhtiar, kemudian keputusannya kita redha di sisi Allah Subhanahu. Bila mana kita melihat kepada persoalan yang diajukan oleh Qasim tadi tentang kita jangan duduk saja Ustaz, walaupun dalam keadaan diuji oleh Allah, kita terima, kita sabar, tapi terkadang kita takut dibimbangi terjatuh dalam kancah yang namanya pasrah Ustaz. Jadi mungkin ada beza antara pasrah dan juga redha sedikit Ustaz. Ya. Kalau kita menyebutkan tentang pasrah itu dengan erti bahawa pasrah itu duduk diam, maka ini bersalahan dengan konsep Islam. Tapi kalau maksud pasrah itu juga kita berusaha ikhtiar, maka insya-Allah dia termasuk dalam keadaan yang dibenarkan. Allahu akbar. Alhamdulillah Ustaz, mudah-mudahan terjawab persoalan rakan kita yang bertanya, dan yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak raikan terlebih dahulu pemanggil yang telah pun berada di talian bersama dengan kita pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Ana dan Ustaz Dr. Luqman. Saya Ismail daripada Sungai Buloh. Okey, soalan saya pagi ini tanya Ustaz. Ya. Apakah ciri-ciri bagi insan yang bertakwa dan bersabar dengan takdir apabila diberi musibah, ia tahu bahawa takdir itu adalah milik Allah? Itu je soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ismail Maisa Sungai Buloh, antara sahabat kita yang sering bertanya. Alhamdulillah. Dan ciri-cirinya Ustaz, tengok macam ikhlas, macam redha je, tapi di hati itu tiada siapa yang tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit Ustaz. Ya. Terima kasih pada Haji Ismail. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Kami uji kamu bisyarri wal khairi. Dengan benda buruk kami uji, benda baik pun kami uji. Jangan anggap yang baik tidak ujian. Ya, sama saja. Yang baik pun diuji, yang jahat pun diuji. Dua bentuk ini. Jadi mungkin dalam keadaan COVID sekarang ini, kita rasa yang COVID ini benda buruk untuk kita. Nah,
Tetapi dia sebagai Ustaz sebut tadi, sudut pandang yang lain mungkin ada kebaikan dari sudut alam sekitar dan seumpamanya. Tetapi hujungnya wa ilaina turja'un. Akhirnya kamu akan dikembalikan kepada kami. Tuan-tuan, tidak ada siapa yang tak sedih melihat kepada jumlah kematian di tempat kita di dunia, lebih-lebih lagi lah. Tempat kita ni baru 1.7 lebih kurang persen kan. Jadi dengan kematian jumlah yang tersebut, 100 lebih dah orang mati kesan daripada COVID ni, kita sedih tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, kesedihan yang ini tuan-tuan, kalaulah carilah manusia paling susah, paling sakit, paling komanya, tak boleh makan, tak boleh minum, paling-paling hanya masukkan air dalam mulutnya sahaja boleh. Itu sahaja hidupnya. Kita tengok tidak ada apa-apa kebaikan. Kesakitan yang seperti itu, sakitlah macam mana, carilah yang paling teruk sekalipun, sakit macam mana pun tuan-tuan, dia berhujung akhirnya bila dia mati. Tak ada dah. Sakit dunia hilang. Tetapi tuan-tuan, sekiranya kesakitan ini bermula daripada kematian alam kubur itu. Situ mula-mula sakit, dihimpit oleh kubur sampai berceragah tulang-tulang rusuknya. Dan dalam tu ada syuja'ul aqra, ada ular yang akan mematuknya. Di situ bermula sakitnya, maka tuan-tuan, dalam kubur tidak akan aman selama-lama sakitnya itu. Kemudian pindah kepada mahsyar, kemudian mizan, kemudian sirat, wal'iyadzubillah, dalam neraka. Jadi tuan-tuan, pada kesakitan ini, untuk kita merasa ringan sedikit. Ringan apa dia? Walaupun susah sebenarnya dari sudut hidup atau dunia seperti itu. Tetapi ringan sedikit bahawa di sana, kalau tidak berikhtiar, tidak berusaha, teruk lagi. Ada manusia di zaman sahabat Nabi yang teruk, yang susah. Tapi tuan-tuan, mereka ini berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala, mati di jalan Allah. Bermula pada kesusahan itu, maka dia masuk dalam kubur, dapat kemudahan, kesenangan selama-lamanya, mahsyar, mizan, sirat, masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehinggalah kalau dibayangkan tuan-tuan, bila ditanya oleh para malaikat, adakah kamu pernah rasa susah di atas muka dunia dulu? Wallahi, aku tidak pernah rasa apa-apa pun. Tidak pernah rasa susah sikit pun. Kenapa? Kerana dia telah merasa dan membau dan seronoknya dengan kehidupan dalam syurga. Walaupun satu lahzah, satu saat sahaja, dia dah lupa semua kesusahan di atas muka dunia. Itu makna perbandingan yang kita rasa. Kalau kita dapat faham, dapat yakin seperti itu, insya-Allah kita rasa ringan sedikit. Ada orang sebut anak dalam hal ini, dia kata ustaz ni duk cerita tentang benda yang escapism dia panggil dah, untuk melarikan daripada ini. Dah kita susah COVID, kita buat gini supaya ringan. Tuan-tuan, kalaulah nak kata gitu, okey. Sekarang orang tengah susah COVID, kita nak kata apa? InsyaAllah sembuh lepas ni. Harap kita bagi harapan. Kita boleh kata. Kemudian, okeylah kalau susah ni, cubalah tengok TV. Tenang-tenangkan diri. Tenang-tenangkan diri. Kalau tengok Tanya Lusa, Alhamdulillah. Tengoklah benda-benda lain. Kemudian mainlah game. Kemudian buatlah. Jadi akhirnya itu juga escapism. Betul. Sebagai melarikan daripada, tak boleh lari. Gitu dah sifat manusia. Betul. Tetapi tuan-tuan, mana lebih baik lari kepada perkara tersebut dengan lari kepada Allah. Fafirru ilallah. Lari kepada Allah. Tentu lari kepada Allah lebih baik. Betul. Itu sebagai menjawab. Sebab ada orang kata begini, ustaz-ustaz ni kerjanya beritahu syurga. Sebagai macam satu candu. Dia momokkan. Dimomokkan begitu, orang pun hilang. Tidak begitu tuan. Ini keyakinan yang benar. Ini iman kita. Betul. Kalau tidak, kita tidak berada dalam ruang lingkup Islam. Islam kata ada syurga neraka. Kita kata tak ada. Tak ada tu. Terkeluar kita. Wallahuakbar. Kerja cukup bulan, dapat gaji. Begitulah. Maka ubat ni insya-Allah sembuh. Kita bagi harapan kepada Allah. Allah. Begitu juga harapan yang paling besar ialah kita semua dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin insya-Allah. Dan berikutnya ustaz yang berbahagia, Ustaz Dr. Luqman dan juga para penonton Tanya Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada rakan kita melalui Facebook yang bertanya, Nur Yaya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, apakah perbezaan antara lumrah, takdir dan kebetulan mengikut pandangan syarak? Dan apakah had sabar yang sepatutnya ada pada diri seseorang sehingga dia boleh menjadi tenang menghadapi takdir yang tertulis dalam kehidupannya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Dua soalan di sini Ustaz. Saya tertarik dengan soalan tentang had kesabaran Ustaz. Kadang-kadang orang sebut sabar-sabar, tapi bagaimana hadnya Ustaz? Di situ Ustaz sedikit insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Nur Yaya.
Ada dua soalan. Pertama sekali tentang sabar, had tadi, had kesabaran. Tuan-tuan, Nabi SAW mengajar kita tentang bersabar ini. Bersabar ini satu perkara yang tidak ada limit sebenarnya. Maksudnya setakat mana kita mampu tahan, setakat mana kita mampu menerima susah, payah, benda kita tak suka. Sebab makna sabar ini ialah qudratul insan 'alal masa'ib wal ibtila'at, iaitu kemampuan manusia untuk bertahan bila berhadapan dengan susah dan semua ujian-ujian. Jadi tidak ada had sebenarnya perkara tersebut. Jadi sebab itulah orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia paling banyak diuji kerana kemampuan bertahannya itu kuat. Allah beri lagi. Sebab itulah kalau orang berfikir secara liberal, pemikiran yang tidak disandar kepada agama, dia kata Nabi pun kena teruk juga, dia kata. Mana kata Allah sayang? Ada. Yang kena teruk itu Allah sayang. Dia cuba nak corner kita. Ya, nak corner. Sebab dalam Quran sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira bahawa dia ini dibiarkan saja untuk berkata, saya beriman dah, saya semayang dah, saya zakat dah. Nak biar gitu saja kah? Tak, tuan-tuan. Wahum la yuftanun. Dia kena test. Samalah kalau atas isteri kita, tuan-tuan, ada sayang kat abang, sayang. Mana buktinya? Dia kena diuji. Betul. Jadi kalau boleh bertahan semasa suami susah, masa senang tak apalah, semua boleh bertahan belaka. Senyum. Masa susah, tak ada duit sang kita ni, bang. Ni masa itulah ujian. Betul. Jadi masa itu, dan ini yang Allah Subhanahu Wa Taala buat kepada semua para rasul. Cuma Rasulullah tidak bersabar satu perkara. Iaitu apabila orang yuntahaku, bila orang memecahkan agamanya, maksudnya orang buat benda yang haram, orang buat benda yang Allah tidak suka, yang ini Rasulullah tidak sabar. Allahu Akbar. Yang lain, kalau kena atas tubuh Nabi, buatlah macam mana pun, akhirnya Rasulullah kata tak apa. Bersifat peribadi. Ya, bersifat peribadi, okey, no problem. Halal. Boleh Rasulullah maaf. Teruk sekali sampai nak bunuh Nabi, boleh maaf. Allahu Akbar. Itu. Tapi kalau agama Allah, dialah yang mula-mula akan bangkit, mempertahankan. Baik, itu soalan yang pertama. Yang kedua, kita akan jawab selepas ini, Ustaz, insya-Allah. Khusyuk mendengar penerangan Ustaz tu, insya-Allah. Dan para penonton pun pasti tertanya-tanya apakah jawapan kepada yang tadi tentang lumrah, dan yang kedua tentang had. InsyaAllah kita akan jawab selepas ini. Jadi para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, walau di mana jua kita berada, patuhi penjarakan sosial, biasakan diri menjalani kehidupan norma baharu, dakwah biar tanya Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Alhamdulillah, terima kasih masih lagi setia menonton kami. Tanyalah Ustaz, titipan doa biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah telah pun menjawab, dan juga kupasan ini diberikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Dr. Luqman Ibrahim. Untuk topik kita pada pagi ini, bersabar dengan takdir. Dan Yang Berbahagia Ustaz, kita mengalu-alukan lagi kepada para penonton yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian bebas Tool 1800 88 1677, dan juga menerusi aplikasi WhatsApp di 011 1233 6480, atau terus ke laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa untuk tekan butang kongsi pada FB Live yang kami siarkan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Yang Berbahagia Ustaz,
apa yang menarik sebagaimana kita wawarkan tadi, ada sesuatu bingkisan yang kita sediakan kepada para penonton Tanya Ustaz pada pagi. Mari sama-sama kita saksikan bingkisan ini. Masalah membaca Quran bertajwid. Jadi semua orang nak baca Quran bertajwid. Orang belajar tajwid, akhir matlamat dia apa? Matlamat ni nak baca Quran bertajwid. Jadi sebenarnya mana datang dulu? Betul baca dulu ke baca tajwid dulu? Belajar tajwid. Jadi itu sebabnya mengaji dengan bertajwid itu fardu ain. Tetapi belajar tajwid itu fardu kifayah. Tapi mungkinkah seorang boleh sampai kepada tahap untuk membaca Quran secara bertajwid yang fardu ain tu tanpa fardu kifayah? Boleh? Allahu Akbar. Para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga yang bahagia Ustaz, visual tadi sebagaimana yang kita paparkan mengingatkan kita kepada satu sosok tubuh seorang pendakwah yang tidak pernah jemu untuk mendidik kita, membimbing kita, iaitu yang bahagia Ustaz Dr. Suruh Syahrudin Hassan yang sering sebagaimana kita maklum kita undang sebagai penulis jemputan untuk Tanya Ustaz sejak beberapa tahun yang lalu, dan namun Allah Subhanahu Wa Taala menguji beliau dengan diserang penyakit stroke. Dan namun kita berkat doa semua, alhamdulillah Ustaz semakin pulih pada ketika ini. Kita bersama dengan menerusi sidang video, kita bersama dengan yang bahagia Ustaz Dr. Surul dan juga isteri beliau iaitu Ustazah Fadilah Ahmad bagi berkongsi sedikit pengalaman beliau dan juga keluarga dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum Doktor dan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah Ustaz dan juga Ustazah. Terima kasih atas kesudian bersama dengan kami pada pagi ini. Masya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum sedikit mungkin sebagai kita kata perkongsian untuk muhasabah para penonton Tanya Ustaz, mungkin Ustaz dan juga Ustazah sedikit perkongsian tentang bagaimana pengalaman yang disebutkan mengalami ujian yang cukup besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit Ustaz untuk perkongsian. Saya mula syuk ni pada Januari 14 Januari. Jadi saya masuk ke konferensi di dalam hospital 16 hari ke hospital. Jadi yang-yangnya tak dapat bercakap. Tangan saya tak nampak. Sekarang ni dah lembuh. Dulu langsung tak dapat tengok. Ni sekarang ni boleh dijual. Bolehlah kanan tangan kanan. Dahulunya tak boleh gerak langsung, sekarang dah boleh sedikit lah. Alhamdulillah. Melalui fasa ujian yang mungkin tak mampu ditanggung oleh orang lain dan tetapi mampu tersenyum lagi pada ketika ini, dan sebenarnya inilah satu perkara yang memotivasikan. Sedikit apa tips mungkin boleh kongsikan dengan para penonton Tanya Ustaz pada pagi ini, Doktor dan juga Ustazah. Masya-Allah, ini saya masalahnya sekarang tak boleh bercakap. Boleh banyak bercakap. Mungkin isteri saya boleh bercakap, betul boleh bantu insya-Allah. Melalui senyuman Ustazah tu nampak insya-Allah. Banyak anak bapa lah tu. Sabar. Okey. Tapi Ustazah sentiasa bersama membantu, itulah merupakan satu perkara yang cukup membahayakan sebenarnya, Doktor. Mungkin Ustazah sedikit mungkin melalui kesukaran mungkin untuk menguruskan diri, tetapi kita lihat bagaimana Dr. Surul tetap tabah dalam menunjukkan, menzahirkan walaupun keadaan diuji begini, tetapi Ustazah dan juga Ustaz tetap dalam keadaan yang mungkin redha dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan sebagai yang terakhir, Ustaz dan juga Ustazah. Ya, terima kasih banyak. Hari pertama mungkinlah saya tak boleh terima dengan anak-anak. Menangis semua anak-anak. Hari kedua pun begitu jugalah. Tapi sampai bila kita nak menangis kan? Hari ketiga, saya dah bercakap dengan anak, ni adalah takdir Allah. Apa pun kita nak teruskan.
sebelum tu sampai saya bercakap diri sendiri, kenapa kami dengan keadaan anak-anak ramai dan ada yang masih tadika, sekolah rendah, semua. Tapi sampai bila kita nak terus mengalir air mata, nak menangis takdir. Sakit ni bukan kita minta, Allah yang bagi. Baik. Saya pesan pada anak-anak, kita kena sabar, terima aja Allah yang bagi pada kita semua. Yang penting kita kena berdoa. Berdoa yang tak putus-putus pada Allah. Setiap malam saya arahkan anak solat hajat. Allah. Dan saya pun tak sangka anak-anak pun bersolat hajat, berdoa sambil menangis. Menangis tak isak. Daripada situ saya ambil kekuatan lah. Hikmah di sebalik ujian yang datang, Ustazah dan juga Ustaz. Alhamdulillah, kami di Tenda Ustaz mendoakan kesihatan dan juga kebaikan kepada Yang Bahagia Ustaz, dan kita boleh lihat bagaimana perkembangan positif yang ditunjukkan oleh Yang Bahagia Ustaz Dr. Surul nampak semakin baik, alhamdulillah. Dan terima kasih sekali lagi kami di Tenda Ustaz mendoakan mudah-mudahan kita semua, dan mungkin sebagai terakhirlah, rasa macam tak puas mendengar kalam Mutiara Hikmah. Dr. Surul mungkin ada nasihat sedikit kepada para penonton Tenda Ustaz yang menonton, yang merindukan kalam hikmah dan juga dakwah daripada Yang Bahagia Ustaz, sedikit sebagai yang terakhir. Jangan minta yang bersedi, mohon Allah untuk Allah akan beri kita keberkatan. Keberkatan. Jadi mohon kesembuhan. Dan juga kita tumbuhan dan tak tahu lari tetapi moga Allah dapat kita dengan segala mungkin sebab kita banyak dosa. Kita banyak dosa. Kita pun buat banyak buat orang lawan dia. Jadi kita Allah SWT beri kita pula kepada kita bertolak apa yang ada salah ada serahkan kepada Allah SWT. Itu yang tak cerita. Masya-Allah sekarang ni dulu kita betul ada okey, alhamdulillah. Semoga dapat kembali dengan lagi, dan semoga Allah pilih buat dakwah dengan semoga dapat berdakwah. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan terakhir sekali Ustazah, nasihat dan juga sedikit harapan kepada para isteri di luar sana yang mungkin diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di saat COVID-19 yang melanda ini. Ramai para isteri kita melihat ada yang bekerja, biasanya suami bekerja, tapi pada ketika diuji dengan COVID ini ada isteri yang bekerja, ada isteri yang mengasuh, ada isteri yang memasak. Jadi semua tugas itu terbeban di atas bahu seorang isteri. Nasihat Ustazah kepada para isteri di luar sana. Nasihat saya, kita banyak bersabar. Serah pada Allah SWT. Itu sahaja. Hanya pada Allah sahaja kita berserah. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz dan juga Ustazah, satu perkongsian yang cukup baik. Mudah-mudahan kami mendoakan sekali lagi kesihatan yang baik dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Berkat doa dan juga berkat dakwah yang telah pun sekian lama disampaikan oleh Yang Bahagia Ustaz Dr. Surul. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Terima kasih kepada kedua-dua asatizah kita yang cukup memberikan inspirasi kepada kita. Sehingga berjumpa lagi Ustaz dan juga Ustazah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Yang Bahagia Ustaz. Itu sedikit kita dapat sama-sama ikuti bagaimana cabaran dan juga kegetiran hidup yang melanda kepada Yang Bahagia Ustaz Dr. Surul, yang sebelum ini pernah bersama kita dalam arena dakwah ini dan sekarang pun masih bersama, cuma kekangan dari sudut kesihatan yang telah menyekat sedikit aktiviti dakwah beliau, sedikit mungkin daripada Ustaz. Baik, pertama sekali kita doakanlah semoga Ustaz Dr. Surul akan semakin baik dan insya-Allah bersama-sama kita lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Dan tuan-tuan, itulah nak atau tidak nak, setiap kita akan melalui. Sama ada melalui yang sekarang atau akan datang, wallahu taala alam. Tetapi adalah pasti kita akan melaluinya pada masa kita mati. Jadi
cepat atau lambat itu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah pentingnya kita berada dalam ruang lingkup sabar yang kita bincangkan ini. Dengan erti bahawa kesabaran itu sebagai satu galang ganti, ya Allah, aku melihat ini ada rahmat, ada rahsia. Walaupun sebenarnya kalau tanya kita, sebagaimana kata Ustaz Fadilah tadi, bahawa dia pun mula-mula tak boleh terima. Tapi kalau tak boleh terima pada dasar awal begitu, maksudnya kita terkejut, itu kita rasa susah, masa tu tidak mengapa. Lepas tu normal. Lepas tu jangan diteruskan perkara tersebut. Sebabnya tetap hidup ini mesti diteruskan berlandaskan kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Kita teruskan dalam keadaan yang kita mampu. Insya-Allah di sana ada bantuan-bantuan dan rahmat daripada Allah. Dan juga berkat doa orang ramai juga. Allahu akbar. Alhamdulillah. Dan yang bagi Ustaz, kita nak raikan lagi soalan daripada rakan kita yang bertanya menerusi Facebook, iaitu Mazni Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, dai serta kru yang terlibat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ramai yang tidak memahami rahmat, belas kasihan dan lemah lembutnya Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik kesusahan dan bala yang menimpa. Jika mereka benar-benar faham, nescaya hati mereka tidak akan berduka cita kerana Allah ada cara yang tersendiri untuk memperkenalkan dirinya terhadap hamba-Nya. Ada yang menyangka jika ditimpa ujian yang bertimpa-timpa, mereka menganggap bahawa Allah itu zalim. Na'udzubillah min zalik. Persoalannya, bagaimanakah hendak bersabar dengan takdir seandainya diri kita diuji? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Allahu akbar. Soalan cukup baik. Terima kasih kepada Mazni yang bertanya soalan sangat-sangat baik berkenaan dengan perbincangan kita pada hari ini. Tuan-tuan muslimat dan rahmat Allah sekalian, perkara ini tidak boleh lari melainkan kita kena kembali. Kalau kita susah, adakah orang dulu susah? Itu soalan kita kena tanya. Tentu ada dan banyak orang yang susah sebelum kita. Jauh lebih susah. Ya, jauh lebih susah. Itu pada tahap itu insya-Allah kita rasa ringan sedikit. Tak apalah. Orang salafus salih, orang yang dekat dengan Allah, nabi-nabi, rasul-rasul juga susah. Baik tuan-tuan perhatikan, saya nak sebutkan di sini. Di musim Covid ini ada di kalangan ahli-ahli keluarga yang meninggal. Semoga Allah merahmati, dan kita katakan bahawa paling kurang mereka ini mati syahid akhirat. Iaitu mati dengan wabak, dengan kesakitan seperti lemasnya, wabaknya, kebakaran dan seumpamanya. Paling kurang mereka mati syahid akhirat. Syahid akhirat ini bermaksud bahawa ada kelebihan. Ada kelebihan tertentu yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Semoga-moga mereka bersabar. Tuan-tuan, muslimat rahmati Allah sekalian. Ya, ada satu keluarga yang beberapa orang keluarga itu meninggal kerana Covid. Tuan-tuan, ini juga kita kena landaskan, kita kena beri rasa ringankan sedikit kesukaran mereka ini. Bagaimana? Tuan-tuan, ada seorang Rasul yang kita sangat agung-agungkan, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perhatikan bahawa seorang bernama Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, semua orang keliling dia mati. Ayah mati, belum lahir lagi. Mak mati, masa dia kecil lagi. Kemudian tok mati. Dua pak saudara mati. Kahwin dengan Khadijah mati. Anak 7 orang semua mati berlaku. Anak lelaki. Sebab tu surah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Orang kutuk Muhammad, inna syani'aka wal abtar, bahawa Muhammad ni abtar ni putus keturunan sebab anak lelaki 3 orang, Qasim, Abdullah, Ibrahim tu kan, meninggal. Belum cukup usia 2 tahun dah meninggal. Ini 3 orang. Anak perempuan 4 orang semua meninggal kecuali Fatimah, meninggal lepas Rasulullah wafat. Yang lain sebelum laga. Jadi tuan-tuan, cuba cari satu orang seperti ini, rasanya sukar. Jadi kalau kita rasa begitu, insya-Allah keberatan tu rasa kurang sikit, bahawa di sana ada orang yang kamu sangat-sangat kasih, kamu sangat sayang, ya Allah, tiba-tiba kamu beri teruk lebih daripada aku lagi. Ini dia tuan-tuan.
Jadi kita tak adalah minta untuk orang lain, cuma kita nak bagi tahu supaya kalau berlaku begitu kita ada sedikit rasa kurang, rasa sabar bahawa di sana ada orang lebih susah. Di samping itu kita berikhtiar dan berusaha, semoga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan kepada kita bersama. Seandainya kita merasa kitalah yang diuji yang paling besar bebanan, ingatlah di sana masih ada terdapat ramai lagi yang orang yang jauh lebih susah berbanding kita, apatah lagi para nabi, para rasul, para anbiya alaihimussalatu wassalam. Mudah-mudahan kita dapat menjadikan mereka semua ini inspirasi dalam kehidupan kita sebagai ikutan dan juga teladan para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita nak berehat seketika walau di mana jua kita berada, patuhi penjarakan sosial, biasakan diri menjalani kehidupan norma baharu dakwah biar tanya ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Sememangnya kita diwajibkan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak boleh berpangku lengan tanpa bertindak memulihkan takdir yang kurang menyenangkan itu. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran. Semestinya tanyalah Ustaz titipan doa biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih masih lagi bersama dengan kami pada pagi ini. Bagi anda yang mengikuti perbincangan topik bersabar dengan takdir, kita bersama yang bahagia Ustaz Dr. Luqman Ibrahim, dan banyak yang telah pun kita bincangkan, kita kupas berkenaan dengan topik pada pagi ini. Dan bagi Ustaz dan juga sedang penonton, sebagaimana kita ikuti dan juga kita dengar bagaimana kalam mutiara kata hikmah seperti tadi tentang bagaimana satu perkara yang walaupun datang kepada kita nampak berat, tetapi jangan kita duduk dalam keadaan kita berpeluk tubuh tanpa melakukan apa-apa. Walaupun takdir itu merupakan satu perkara yang amat berat untuk kita lalui, tetapi mungkin sesuatu yang perlu kita lakukan untuk kita melepasi fasa ataupun hak tersebut. Ustaz, sedikit. Ya benar, Daik Anas, tuan-tuan. Maknanya setiap perkara yang sedang kita hadapi ini, Allah Subhanahu Wa Taala beri kita akal, beri kita fikiran. Allah menjadikan dunia ini sebagai dua jalan ikhtiarnya. Nombor satu ialah dipanggil ikhtiar batin. Ikhtiar batin ini tuan-tuan iaitu kita berdoa kepada Allah, mengharapkan kepada Allah, itu ikhtiar batin. Yang kedua ikhtiar zahir. Ikhtiar zahir ini yang kita pergi bekerja apa semua. Tuan-tuan, Ustaz nak beri satu perkara yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting untuk kita sama-sama mengambil perhatian perkara ini. Di zaman susah ini, makna musim Covid ni apa semua. Kalau dari Anas sebut tadi bahawa sekarang ini dulu isteri tak bekerja, sekarang kena bekerja. Ya, dalam keadaan maknanya bahaya Covid itu masih ada. Terpaksa. Risiko dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, kita berikhtiar kerja itu untuk bahagian zahir tadi. Betul. Nah, Allah boleh beri dengan zahir itu, tak ada masalah. Kita ikhtiarkan sahaja, Allah yang berikan. Tapi tuan-tuan, satu perkara yang sangat kurang orang buat, iaitu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, walaupun hadis ini tidak kuat, dhaif, tetapi ma'mul, boleh diamalkan. Man qara'a suratal waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada. Siapa-siapa yang membaca surah Waqi'ah setiap malam, dia tidak akan ditimpa apa-apa. Maknanya tidak akan miskin selama-lamanya. Baca yang ini tuan-tuan. 5 minit sahaja. Mustahil tak boleh buat. Betul. Lebih-lebih kita orang susah ni. Kalau ikhtiar kerja tu berapa jam? Betul. Nak 8 jam, 10 jam, overtime lagi. Jadi boleh kita buat. Ini 5 minit sahaja tuan-tuan. Kalau malam tak boleh, buat siangnya. Jadi ikhtiarkan buat ini, istiqamah. Tuan-tuan, bila amalkan ini, tuan-tuan akan melihat sendiri bagaimana Allah mempermudahkan. Ajaib, Ustaz. Ya, ajaib. Sila buat. Nak cerita pun tak apa, tapi sehari ayat tu Ustaz tak ada pun sebut tentang kekayaan, tentang harta, tapi bagaimana dia boleh
menjurus ke arah itu, Ustaz? Pertama sekali kita Hebat, berasaskan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Rasulullah sebut begitu. Dan disebut dalam hadis dalam riwayat tersebut iaitu Ibnu Mas'ud menyuruh anak-anak, khusus anak perempuan. Sebab anak perempuan zaman dulu biasa tak kerja duduk kat rumah. Suruh baca tiap-tiap malam. Allahu akbar. Yang lelaki tu baca juga, cumanya keutamaan diberi kepada wanita-wanita. Allahu akbar. Jadi cuba ikhtiarkan ini tuan-tuan 5 minit buat tiap-tiap malam. Insya-Allah tuan-tuan akan melihat sendiri. Jadi orang beramal dia tahu. Allahu akbar. Ini Jadi rahsia. kalau 5 minit pun tak boleh buat, Subhanallahul azim. susahlah kalau gitu. Allahu akbar. Ikhtiarkan, insya-Allah Allah akan tunjukkan bagaimana wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki tanpa disangka-sangka. Oh, ada je jalannya tu, ada je jalan. Begini. Tapi syaratnya amal. Kena amal dulu, Ustaz. Ya, Nak tahu kena cuba dulu, Ustaz. Kena cuba. Allahu akbar, insya-Allah. Dan kita nak raikan lagi, Ustaz, soalan daripada rakan kita yang bertanya menerusi aplikasi Facebook. AJ Diana yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dr. Luqman, Da'i Anas dan semua kru penerbitan serta penonton tayangan Ustaz TV3 Ramadan Karim. Allahu akram. Soalan saya, Ustaz, jika syukur itu datang dengan kesabaran, bagaimana pula dengan kesabaran itu sendiri? Dari manakah ia? Yang kedua, apakah akan terjadi atau kesan terhadap seseorang yang pada mulanya bersabar menerima ujian demi ujian, namun dalam waktu yang sama turut menyalahkan takdir? Auzubillah min zalik. Mohon perkongsian daripada Ustaz. Jazakallah khairan kathir. Satu soalan, dua soalan di situ yang ditanya oleh sahabat kita AJ Diana, Ustaz. Yang pertama tentang bagaimana dengan kesabaran itu sendiri, dari mana ia datang, Ustaz? Adakah dari hati yang ikhlas dan sebagainya, Ustaz? Baik, terima kasih kepada AJ Diana. Soalan yang sangat baik. Tuan-tuan muslim rahmati Allah sekalian. Bila kita sebut syukur datang daripada sabar, sabar daripada mana? Tuan-tuan, ini satu perkara yang sama-sama kita perlu ambil perhatian. Kadang-kadang kita terlalu sangat terikat dengan teks. Maksudnya dalam kitab-kitab cerita banyak sabar ini. Betul. Nah, ustaz-ustaz kat masjid pun cerita, kuliah cerita, tanya ustaz pun cerita ya dah. Nah, dia atas masjid, tuan-tuan hendaklah kita bersabar. Oh, begini. Turun masjid, tuan-tuan, selipar hilang. Mana selipar ni? Sudah. Jadi tuan-tuan, masa itulah sebenarnya sabarnya. Masa cerita macam ustaz cerita ni belum sabar lagi sebenarnya. Sabar semasa berlakunya itu. Jadi tuan-tuan, ini perlu diterjun kepada lapangan. Yang ini orang jarang buat. Jadi ustaz sangat-sangat suka kursus yang terjun ke lapangan itu, yang buat sendiri, merasa sendiri macam mana keadaan berlaku. Praktikal. Dikutuknya, dihinanya, dicabarnya dan boleh bersabar. Masa itu dia jadi. Allahu akbar. Jadi maknanya perlu ada satu tempat untuk dilatih. Kalau hanya mendengar begini, bolehlah sebagai satu teori saja. Teori menguatkan kita tu boleh. Tetapi bila berlaku inilah. Betul. Masa kita aman, damai, tak ada apa-apa, okey, sekarang dah tak ada duit, apa semua bergaduh. Jadi ini masa-masanya yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji manusia. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ialah takdir. Mula sabar, lepas tu menyalahkan takdir. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, Ustaz nak sebutkan satu kisah yang sangat hebat. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Seorang wanita berkulit hitam, mungkin orang gaya Habasyah dan seumpamanya, kulit hitam, dia pakai tudung gitu, datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas dalam riwayat ini dia cerita, ala urika imra'atan min ahli jannah. Kamu nak dah aku tunjukkan satu wanita masuk syurga, ahli syurga. Hidup lagi. Hidup lagi tapi masuk syurga. Mana kamu tahu? Gitulah lebih kurang cakapnya. Maka wanita itu datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisahnya. Bila datang jumpa Nabi, maka dia kata kepada Nabi, "Inni usra wa atakashaf." Ya Rasulullah, aku ni kadang-kadang mari penyakit hilang akal. Kita kata gila lah, gila sekejap kan. Sama ada dia sakit akal dia sakit ke ataupun dia datang dirasuk syaitan ke apa semua tu. Jadi gila. Masa gila tahu apa dah. Maknanya dia tarik baju dia buka aurat dia. Maka ud'allah li, kamu doalah kepada Allah supaya yu'afiyani, supaya Allah menyembuhkan aku. Maka Rasulullah kata apa? Ini jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. In syi'ti sabarti. Kalau kamu nak, kamu boleh sabar, walakil jannah. Tapi kamu masuk syurga. Ini tuan-tuan.
Ini pilihan Rasulullah beri nombor satu ke tak? Allah. Kalau kamu nak, kamu sabar, masuk syurga. Orang gila ni. Sabar apa Bukan ni? sabar macam mana lagi? Allah. Tak, ini pilihan nombor satu Rasulullah. Wa in syi'ti. Kalau kamu nak pilihan kedua, boleh. Aku akan doa yu'afiaka supaya Allah memberi kesembuhan kepada kamu. Maka dia jawab apa? Dia pilih nombor satu. Asbir. Allahumma. Nah, dia pilih sabar. Kita kata ya Rasulullah tak apalah, ya masuk syurga tu tak apa. Aku nak masuk syurga, cumanya berilah. Tak. Asbir. Aku sabar. Walakin ud'allaha alla atakashaf, supaya aku ni tidak terbuka aurat masa aku datang penyakit tu. Allahumma. Dan Rasulullah doa ayat ini dan dia selamat daripada aurat terbuka. Tapi penyakit tu datang manjang sampai dia mati. Dan itulah katanya Ibnu Abbas, ahli jannah. Allah. Jadi tuan-tuan, daripada kisah ini, maknanya orang ini rela menerima takdir itu berterusan sampai bila-bila. Walhal ada peluang untuk dia sembuh. Bukanlah kata jangan usaha, tapi dia ada pilihan. Kalau dia kuat sabar ini, syurga yang paling hebat. Betul. Kalau dia kurang sabar sikit, dia boleh minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan pilihan dia aku nak sabar. Tengok betapa kuatnya keimanan dia. Dan tuan-tuan, di dalam hal puasa ini, kita katakan bahawa Allah beri was-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa ini tak ada had pahalanya, aku balas. Amalan lain 10 sampai 700. Itu hadnya. Tetapi puasa tidak ada had. Ada satu lagi amalan tak ada had, tuan-tuan. Allah SWT firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami beri pahala kebaikan kepada orang sabar ini tanpa hisab. Macam puasa juga. Unlimited. Allah unlimited. Allah Akbar. Jadi tuan-tuan, ya bercakap ni mudah dah, tapi semoga-moga Allah SWT beri perkara ini kepada kita semua. Jadi ustaz, oleh kerana ustaz bercakap, ustaz paling dekat mendengarnya, semoga ustaz dapat mula-mula sekali dan tuan-tuan juga sama-sama dapat manfaat. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan ustaz, mudah-mudahan terjawab persoalan rakan kita yang bertanya, alhamdulillah. Dan berikutnya yang bagi ustaz, kita raikan lagi soalan daripada rakan Facebook kita yang bertanya, Nur Yaya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Soalan saya, apakah perbezaan antara lumrah, takdir dan kebetulan mengikut pandangan syarak yang sebagaimana kita sebut dah sebelum ni Ustaz, tapi kita nak sebut sekali lagi tentang soalan yang pertama yang belum dihuraikan oleh yang berbagi Ustaz. Dan yang kedua ditanya yang telah pun Ustaz bahaskan tadi, had sabar yang sepatutnya ada pada diri seseorang sehingga dia boleh tenang menghadapi takdir yang tertulis dalam kehidupannya. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Beza antara lumrah, takdir dan kebetulan Ustaz, itu soalan yang kita belum huraikan lagi Ustaz sedikit. Baik, terima kasih kepada Nur Yaya soalan yang tadi belum sempat kita bincang. Baik tuan-tuan, sebenarnya atas muka dunia ini tidak ada kebetulan. Kebetulan tu persepsi kita sahaja. Sebenarnya kita sebutkan tadi dalam hadis, saya nak rujuk kepada hadis yang sahih. Tuan-tuan kalau dalam internet tuan-tuan cari hadis 40, keluar dah siap terjemahan. Alhamdulillah, semoga Allah merahmati orang menterjemahkan ini. Masuk dalam internet ada PDF-nya, hadis nombor 4. Ya, Arba'in Nawawi. Hadis 40 yang mana ceritanya ialah, saya ringkaskan, iaitu manusia ini la yajma'u fi batni ummihi. Manusia ini dikumpul, maksudnya membesar dalam perut mak dia selama 4 bulan, 40 hari. Kemudian fanufikha fihi ruh, ditiupkan ruh. Kemudian yuktab lahu rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu syaqiyun am sa'id. Rezeki tulis dah. Berapa dapatnya, kat mana dapat, semua tulis dah. Matinya bila, tahu dah. Kemudian amal perbuatannya, apa dia buat hari ni, esok, lusa sampai dia mati sudah ada. Syaqiyun am sa'id. Dan bahagia celaka dia di akhirat kelak, maksud syurga atau neraka sudah tahu. Maka berbalik pada soalan, macam mana pula gitu? Kalau gitu tak ada guna kita sembahyang. Allah tulis masuk neraka, sembahyang buat apa? Redha lah. Nah, kemudian Allah tulis masuk syurga. Tak saya sembahyang, tak apa, memang masuk syurga dah tulis. Relax lah. Tuan-tuan saya simak Rahman. Ada sambungan hadis ini. Ada satu orang yang buat amalan. Bila buat amalan ini,
amal min ahli jannah. Ahli jannah. Buat fayasbiqu alaihi alkitab, tetapi ditulis dalam kitabnya dia bukan ahli syurga. Nah, kemudian terbalik pula dia. Allah. Hujung usia dia tu buat amalan ahli neraka, akhir fayadkhulaha, maka dia masuk neraka. Allah. Seorang pula kerjanya buat jahat aja. Amali ahli nar. Buat kerjanya amalan neraka. Tetapi fayasbiqu alaihi alkitab. Ditulis masuk ahli syurga dia. Allah Akbar. Oh, alhamdulillah. Allah. Ahli syurga dia. Luar biasa. Luar biasa. Akhirnya terbalik dia. Jadi hujung usia tu baik buat sembahyang tak tinggal semua sekali. Akhir masuk syurga. Baik, tuan-tuan, kita kata kalau macam ni tak duduk ni macam mana nak buat ni? Akhirnya tuan-tuan, ini perlu difahami dengan jelas. Yang pertama sekali, hadis ini adalah berkenaan ilmu Allah. Allah tak bincang sudut kita. Betul. Tu. Allah bincang sudut dia. Allah. Maknanya aku berkuasa nak buat apa saja. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah nak ubah ke, Allah nak tetap itu Allah punya hal. Terpulang itu dia hak dia. Jadi hadis ni cerita tentang ilmu Allah. Tak ada kaitan dengan kita. Betul. Kita ni kerja ngikut je. Betul. Baik. Jadi jawapan kepada kita tuan-tuan untuk sama-sama kita mudah faham. Hadis ini tentang ilmu Allah, kita tak tahu. Anas, tahu tak apa nak berlaku esok pada Anas? Tak tahu tak. Entah dapat tanya ustaz lagi boleh Allah, jadi. Entah hidup entah tidak. Allah. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Baik, dalam keadaan demikian, maka bila kita tak tahu, tugas kita ialah buat seperti mana yang Allah suruh. Taat kepada Allah dengan sangka baik, Allah akan beri kebaikan. Dan Allah janji, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkir janji. Kalau aku janji kamu buat baik, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kamu buat baik, balasannya baik. Tadi ayat buat jahat maka jahat juga. Maka yang baik, hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Kalau kamu buat baik maka balasannya baik. Maka dengan seperti itu tuan-tuan, kita sebagai manusia biasa baca hadis ini, kita dapat faham ini ilmu Allah, tetapi kita tak tahu. Oh, kalau tahu senang. Tak. Contohlah, Anas, Allah tulis masuk syurga. Oh, senang, selesai. Relax lah sebab tahu dah. Dah, itu rahsia Allah. Tapi ada di zaman Nabi SAW, ada sahabat yang Nabi sebut, kalau kamu nak tengok ahli syurga bagaimana Ustaz sebut tadi, inilah orang dia. Contohnya tentang bagaimana kisah Wais Al-Qarni, kisah sahabat yang masuk dalam majlis Nabi SAW. Jadi, kalau kita mungkin duduk di tempat orang tersebut, kita relax Ustaz kan. Nabi dah sebut aku nilai syurga, dapat jaminan dah Ustaz. Jadi mungkin sedikit Ustaz bagaimana keadaan tersebut. Sahabat ini sifat dia ialah sentiasa ada optimis ada, makna dia berharapan baik, panggil tafaul. Maknanya Allah SWT akan buat dia begini-begini, dia harap, tapi dia tak tinggal apa yang Allah suruh. Allah Akbar. Tidak bermaksud bahawa bila Allah beri jaminan, sebab asyarah al-mubasysyirin bil jannah, 10 yang dijamin syurga tu beres. Dah, nama saya dah ada. Tak payah buat apa, kamu jangan lawan saya. Tak boleh gitu. Ada immunity. Dia mesti berjalan mengikut kaedahnya. Maksudnya kena sembahyang, kena puasa, kena zakat. Dia maklum perkara itu. Betul. Maksudnya yang Allah beri itu sebagai satu jaminan kegembiraan kepada dia. Tapi tak pernah kita lihat Abu Bakar dah tahu gitu. Tak sedekah tak apa dah. Oh, tak apa dah. Umar dah tahu begitu dah. Abdul Rahman dah. Mereka tetap membuat amalan. Jadi maksudnya tuan-tuan muslimin rahmat Allah sekalian, perkara ini walaupun ada dengan sahabat yang diberitahu ahli jannah begitu, mereka tetap beramal sebagaimana biasa, tak mengurang pun. Betul. Kan Bilal dalam hadis yang sahih, tapak kaki kan, dufana alaihi itu bunyi dalam syurga. Betul. Kamu buat apa? Iaitu aku sembahyang wudu, kata Bilal radhiyallahu anhu. Lepas tu tak ada lagi berhentinya. Allah Akbar. Kekal batal wudu, ambil air sembahyang wudu. Batal wudu, ambil air sembahyang wudu. Perbaharui. Begitulah sentiasa Bilal. Maknanya tidak mengurangkan apa-apa. Kalau kita nak tiru sebiji macam Bilal bin Rabah tu, mujahadah sikitlah Ustaz. Allah Akbar. Kita ni angin banyak Ustaz. Allah Akbar. Ujian betul Ustaz. Allah Akbar. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama menjadikan iktibar dan juga perkara tersebut sebagai satu inspirasi dalam kehidupan kita. Sudah tak sedar Ustaz, kita di TV3 akan tamat siaran di sini Ustaz. Kita akan sambung siaran tambahan 30 minit di TV9 selepas ini lanjutan. Dan seperti biasa, kita tidak akan, para penonton sekalian,
kita tidak akan mengetahui doa kita yang mana dan usaha yang keberapa akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya teruskan berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan berakhir di sini di TV3. Kita akan lanjutkan 30 minit siaran tambahan di TV9. Dakwah biar tanda ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kita kembali dan berjumpa selepas ini di TV9 insya-Allah. Ya Badratim, ya Badratim, min hadza kulla kamali, madza yu'abbiru an ulaka maqali. Alhamdulillah, tanyalah Ustaz titipan doa biar tahu jangan keliru. Masih lagi terus setia bersama dengan kami semestinya dalam Tanya Ustaz, dan saya Dai Anas kembali bersama dengan anda selaku moderator pada pagi ini. Kita berbicara topik bersabar dengan takdir. Telah banyak yang kita bicarakan, kita kupas topik bersabar dengan takdir ini bersama yang bahagia Ustaz Dr. Lokman Ibrahim, dan yang bahagia Ustaz, seperti biasa kita masih lagi mengalu-alukan kepada para penonton yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian bebas tol 1800 88 1677 atau menerusi aplikasi WhatsApp di 011 1233 6480, atau paling mudah terus saja ke laman rasmi Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang mungkin tidak berkesempatan menonton pada pagi ini, jangan lupa untuk tekan butang kongsi ataupun share terlebih dahulu video FB Live kita. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama tonton dan ikuti kupasan topik pada pagi ini. Dan yang bagi Ustaz, siaran tambahan 30 minit di TV9 yang kita lanjutkan ini, insya-Allah kita nak raikan lagi soalan daripada sahabat-sahabat kita yang bertanya. Terima kasih kepada yang tak pernah jemu menonton dan menghantarkan soalan kepada kita. Berikutnya Imran Syakir di Facebook Ustaz yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam musim PKP ini, ada yang menyalahkan takdir Allah kerana membebaskan virus di muka bumi, seterusnya menghalang mereka keluar daripada rumah. Apakah ini bermaksud hati mereka sudah hitam dan menghampiri kepada kekufuran? Auzubillah min zalik. Dan yang kedua, apakah pula ataupun bagaimanakah pula cara untuk memupuk sifat redha dan bersangka baik terhadap takdir? Mohon kupasan lanjut daripada pihak Ustaz. Jazakallah khair. Soalan yang cukup baik daripada Imran Syakir Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Imran Syakir, soalan yang sangat baik. Ya, tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Berkenaan dengan kalau ialah sifat manusia, dia akan rasa selalunya bila kena kepada kita, kenapa aku? Berkeluh kesah. Keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a. Kalau kena benda tak baik, dia rasa kenapa aku, kenapa tidak orang lain? Nah, kenapa begini, kenapa tidak begini? Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Sebab itulah kita mesti memenuhkan masa kita ini dengan membaca kisah-kisah para sahabat, membaca kisah-kisah salafus salih, melihat bagaimana Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini akan meringankan perkara tersebut. Bahawa ibtila, ini memang ujian ini satu perkara yang tidak boleh lari setiap manusia. Tak ada manusia yang sepanjang hayatnya relax tanpa diuji satu benda pun. Betul. Paling tidak dia mesti diuji pada semasa matinya itu. Itu tidak bolehlah, tidak boleh lari. Kenapa? Kerana ini adalah satu bentuk yang Allah Subhanahu wa taala nak mengetahui. Hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Kami nak tahu siapakah di kalangan kamu sebagai mujahid, sebagai pejuang agama, was-sabirin, dan orang yang sabar. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak tahu?
Jawapannya Allah tahu. Tetapi ujian itu membuktikan pada sudut pandang manusia ini, ini dia orang bersabar. Selagi tak kena, tak boleh cerita. Macam cerita hilang selipar tadilah. Bila kita cerita, balik keluar masjid aja. Kuliah, keluar masjid, hilang selipar. Masa tu kita diuji oleh Allah. Ustaz cadangkan, semua siapa-siapa lah, masuk Ustaz sendiri. Kalau hilang selipar, Ustaz kat mana seliparnya? Syahid dah. Jawab gitu. Syahid dah. Qalu inna lillah. Jawab gitu insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan dapat belajar sedikit rasa kesabaran. Kerana ini satu perkara pasti. Nah, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji sampai ke tahap beliau ingin dibunuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. Orang Mekah tu bincang sama ada nak biarkan Rasulullah hidup di Mekah ataupun bunuh ataupun halau. Ini dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita ni tak sampai tahap itu lagi lah. Yang diuji ni, kalau kita tengok musim Covid ini, kenapa Allah lepaskan semua ini, Allah tidak cegah semua sekali. Tuan-tuan, perhatikan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting kita mendengar, tanyalah ustaz. Bukan ustaz seorang, ustaz lain juga. Melihat kepada hadis-hadis Nabi, melihat kepada ayat-ayat Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Kalau nak melihat sudut manusiawi, bahawanya zahir semua kerosakan ini sama ada di bumi, di laut dan semua sekali, bima kasabat aydin nas, tangan manusia. Betul ke tidak tuan-tuan? Kalau kita kata Covid ini, walaupun masih ada khilaf di kalangan mereka dah, sebab manusia kah? Sebab lab kah? Sebab daripada burung kah? Dah. Nah, ini perbincangan yang panjang lah. Tapi nak katakan bahawa asalnya daripada tangan manusia. Jadi daripada situ maka baru bermula. Bermulanya akhirnya tersebar kepada seluruh dunia. Tapi orang Islam dia tak tengok manusia itu saja. Dia kena tengok dari sudut pandang yang mana ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah jadi kita pada tanah, kembali tanah, bangkit semula pun daripada tanah. Jadi melihat sudut pandang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak, itulah lebih besar. Kalau Allah nak bagi kena, hatta sahabat Nabi kena. Wabak pada zaman Amwas tu kan, hatta sahabat Abu Ubaidah meninggal. Abu Ubaidah ni orang sangat-sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena juga. Maknanya bukan semata-mata kerana Allah sayang dia tak kena. Tak terkecuali. Itu bukan kaedah. Kalau tak kena alhamdulillah, tapi kebiasaannya orang makin dekat dengan Allah mesti kena. Malahan kena tu teruk daripada kita lagi. Allahumma, semoga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan. Insya-Allah, mudah-mudahan terjawab persoalan rakan kita yang bertanya. Dan isteri diuji saat suami kehilangan segala-galanya. Dan ketika mana lelaki diuji ialah bila dia memiliki segala-galanya. Renung-renungkan Ustaz. Masya-Allah. Sebagai renungan ataupun muhasabah kita bersama pada pagi ini. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan daripada rakan kita yang bertanya. Banyak soalan yang masuk kepada kita alhamdulillah di WhatsApp, di Facebook dan sebagainya. Dan bagi anda yang menghantarkan soalan di Facebook, jangan hantar di FB Live. Kita mohon jasa baik untuk hantar di poster yang kita sediakan insya-Allah. Dan berikutnya Umi Soraya Haji Jaafar di Facebook yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Na'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama soalannya, bagaimanakah kita ingin menasihati seseorang kenalan yang tidak boleh menerima takdir dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala bila diuji dengan penyakit sejak kecil. Bila dewasa, dia sering memaki hamun orang dan mengutuk dirinya kerana penyakitnya itu. Sehingga kan kawan-kawan semua takut untuk menasihatinya kerana bila dinasihatkan dia memaki hamun semua orang. Sedih saya dibuatnya Ustaz. Yang kedua, adakah ada doa dan amalan untuk kita melembutkan hati orang seperti ini agar dia menerima takdir Allah dengan redha dan sabar? Dan yang ketiga terakhir, apakah orang sebegini wajib taubat nasuha kerana tidak
menerima takdir ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan kathir. Soalan cukup baik daripada Umi Suraya Haji Jaafar yang bertanya. InsyaAllah soalan ini kita akan simpan, kita akan jawab selepas ini. Saudara teruskan kekal di rumah dakwah Biar Tanya Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Badratim, ya Badratim, min haza kulla kamali, madha yu'abbiru an ulaka maqali. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, titipan doa biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam perbincangan topik bersabar dengan takdir bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Luqman Ibrahim. Dan kita, sebagaimana kita maklum, saat dunia dilanda COVID-19, inilah masanya kita kembali memuhasabah diri kita. Mudah-mudahan ujian yang didatangkan kepada kita ini menjadikan kita hambanya yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sama-sama bantu untuk putuskan rantaian COVID-19 ini dengan kita meneruskan kehidupan norma baharu, dan kita terus kekal di rumah seandainya tidak mempunyai keperluan untuk kita keluar, insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita raikan lagi soalan daripada rakan kita yang bertanya seperti tadi tentang 3 soalan yang agak panjang tetapi cukup memberikan manfaat kepada kita. Kalau boleh kita ulang sedikit Ustaz tentang Kak Umi Suraya kita yang bertanya tentang bagaimana kita ingin menasihati seseorang yang kenalan kita yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh menerima takdir dan qada qadar bila diuji dengan penyakit sejak kecil. Bila dewasa sering memaki hamun orang dan mengutuk dirinya kerana penyakitnya itu, sehingga kawan-kawan semuanya takut untuk mendekati dan menasihati beliau kerana bila dinasihatkan dia mengambil sikap memaki hamun semua orang. Sedih saya dibuatnya Ustaz. Dan yang kedua, mungkin ada doa atau amalan untuk kita bantu lembutkan hatinya Ustaz agar menerima takdir dan redha dengan ujian tersebut. Dan yang ketiga, adakah orang sebegini wajib kembali taubat dengan sebenar-benar taubat, iaitu taubatan nasuha? Sedikit Ustaz. Terima kasih kepada Umi Suraya yang bertanya soalan sangat-sangat baik. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Ustaz suka nak sebutkan ulang balik tentang hadis yang sahih Bukhari tadi. Ya. Kalau yang sempat dengar, alhamdulillah. Yang tak sempat pun lepas ni sila rujuk balik. Bacakan hadis ini berkali-kali, bukan sekali. Sebab kaedah dalam hadis-hadis yang raqaiq, yang melembutkan hati ini tak boleh baca sekali. Betul. Hadis hukum tak apa Anas. Nah, contohnya apa ni tentang wuduk misalnya, hadis tu baca sekali tak apa, tak ada masalah. Tapi yang berkait hati ni banyak kali kena baca. Walaupun saya tahu dah pun kena baca. Supaya apa dia masuk. Iklan-iklan yang kita buat ni kan, kadang-kadang ada satu iklan sak kecil lagi. Sampai hari ni ada. Kita dah sebati dah tengok. Tujuan apa? Supaya masuk dalam jiwa. Itulah juga contoh kita kata kepada hadis kena buat gitu. Sekali baca kita lupa habis. Jadi sebab itulah wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Jadi berkenaan dengan wanita yang mana disampuk tadi yang penyakit gila, jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ana usra, inni usra. Aku disampuk penyakit ini, tolong doa kepada ya Allah supaya aku ini jangan ada penyakit gila dan jangan buka aurat. Masa dia gila tu dia cabut bajunya, dia koyak macam-macam, tak waras ya. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, maka Rasulullah kata in syi'ti sabarti. Kalau kamu nak, kamu boleh sabar. Walakil jannah. Dia jawab apa? Asbir.
Kalau kamu nak, kamu boleh sabar tapi balasannya besar. Allah beri syurga. Aku nak sabar katanya. Allahumma. Hanya ini kita sama-sama beramal dalam perkara ini. Wa in syi'ti, kalau kamu tak boleh juga, maka aku doakan. Dipilih sabar. Diminta supaya sabar itu jangan aku terbuka aurat itu wala atakasyaf, maka Rasulullah doalah supaya dia tidak terbuka aurat dan Allah terima doa tersebut. Kata Ibnu Abbas bahawa ala urika imra'atan min ahli jannah. Nakkah aku tunjukkan satu wanita yang daripada ahli syurga. Itu dia. Allah Akbar. Wanita itu wanita berkulit hitam tapi rupa dia ahli syurga. Maksud tadi kaitan dengan yang disebut tadi, ini perlu dibaca, ini perlu diberitakan, ini perlu diberitahukan berterusan sehingga dia akan rasa rata. Tapi carilah keadaan-keadaan untuk mendekati. Baik, kemudian yang kedua yang besar juga ni itu tentang doa. Amalkan doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Ali Imran ayat nombor 200 akhir sekali. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau anak-anak kita yang kecil, nampaknya yang kecil pun nampak kalau dia jenis garang, nampaklah. Letak kita punya tangan ini atas ubun-ubun ini. Bacakan ayat ini, insya-Allah budak kecil okeylah. Budak besar je masalahnya. Jadi kalau yang ini payah tu, maka bacalah berkali-kali, tiup. Mudah-mudahan dia reda sikit. Bacakan kisah ini pula kepada dia, insya-Allah. Itulah jalan-jalan. Semoga-moganya dia akan dapat memahami bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih teruk daripada dia. Orang lain, wanita ini juga teruk sampai mati dia redha untuk menghadapi perkara tersebut. Saya nak kait sikit tuan-tuan kepada orang-orang yang suka pergi cari bomoh. Berubat dengan cara Islam suruh, no problem. Tapi berubat dengan bomoh. Lam tuqbal salatu 40 yauman. Tak akan diterima orang berubat dengan tuk bomoh ini yang tidak ikut kaedah Islam ini, maka orang ini tak diterima sembahyangnya. Allahu Akbar. Selama 40 hari. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, kesabaran itu. Daripada berubat dan Allah SWT kata begitu kepada orang-orang yang mencari bomoh ini, maka lebih baik dia sabar. Kalau dia tak sabar, hidup ini tidak lama. Sekejap saja dia akan mati. Bila mati itu akan menceritakan segala-galanya. Kisah di alam kubur, kisah mahsyar, kisah mizan, sirat dan syurga atau neraka. Itu pun sebenarnya satu ujian juga sebenarnya Ustaz. Bila mana ada satu bisikan kepada kita supaya ikhtiarlah, dengan kata bomoh tu macam kemah je, macam bagus je. Jadi kita mungkin sebagai kita kata ikhtiar, mungkin sebab dah letih, dah penat. Jadi kita pergi juga. Dan mungkin untuk mengenal pasti bahawa bomoh yang sebagai Ustaz sebut tadi itu betul ataupun tidak landasan yang dibuat, sama ada syirik ataupun khurafat, macam mana kita nak kenal pasti? Sedikit je Ustaz sebagai ringkasan saja. Ustaz bagi contoh mudahlah. Kaedah mudah untuk kita cam. Dia baca Quran tu betul tidak ayatnya? Allahu Akbar. Boleh cam, makhraj dia apa semua boleh cam. Kalau yang ini insya-Allah kita kata kalau dia baca betul insya-Allah. Biasanya kalau dia baca pun tak butir, main keluar gitu kata ini. Lepas tu dia sangat suka menceritakan tentang jin itu, jin ini, jin itu antaranya. Sebab perkara itu ghaib. Benda ghaib ini hanya Allah Subhanahu la ya'lamuha illallah, yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat sama-sama beramal dengan perkara ini. Sebab hidup ini tidak lama. Betul. Orang boleh, kalau tuan-tuan cek dalam internet itu, orang yang tengah bersiaran mati, orang naik kereta tak ada lagak mati, orang duduk tepi jalan mati. Jadi maknanya bila-bila saja boleh mati. Bila mati itu sudah bermula pintu akhirat kita, kubur, mahsyar, mizan, sirat dan syurga neraka. Bermulalah kehidupan yang sebenar-benarnya Ustaz. Allahu Akbar. Dan yang bagi Ustaz mudah-mudahan terjawab. Dan sebagian terakhir Ustaz tadi, mungkin dia sebenarnya kena kembali bertaubat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu benar. Sesungguhnya dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mungkin ada sedikit dalil, kita ingat dalilnya, tubu ilallahi taubatan nasuha, kembali bertaubat dengan sebenar-benar taubat Ustaz. Dan mudah-mudahan kita dapat sama-sama ambil iktibar. Dan berikutnya Ustaz dan juga sidang penonton, kita raikan lagi soalan daripada rakan kita yang bertanya di Facebook, Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru. Tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Bagaimanakah caranya untuk kita bersabar seandainya kita dihina, dicaci dan difitnah? Apakah kita hanya cukup berserah pada takdir kerana yakin Allah akan tunjukkan kebenaran bila tiba waktunya? Atau kita harus membela diri kerana kita juga mempunyai harga dan maruah diri, Ustaz? Mohon kongsikan sedikit panduan apakah langkah yang terbaik yang kita boleh lakukan. Terima kasih Kak Yat Banatasi Puteri Rawang Selangor. Soalan cukup baik, Ustaz. Terima kasih kepada Kak Yat. Soalan sangat-sangat baik. Tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, yang kena fitnah, yang kena kutuk, caci, semua ini Rasulullah dah kena lebih teruk daripada kita sebagai pemerintah, Rasul, ketua negara pada masa itu. Iaitu secara ringkasan kisah hadisul ifki, iaitu Aisyah isteri Nabi yang paling disayangi dituduh berzina. Dan perkara ini kita kata, kalau Rasulullah angkat tangan, ya Allah, kamu tolonglah orang fitnah aku ni, macam mana, tunjukkanlah keadaan yang sebenar. Turun ayat hari itu pun boleh. Tapi Anas, Allah tangguhkan sampai 30 hari. Ada yang kata 29 hari. 1 bulan. Jadi Rasulullah hidup dalam keadaan orang cakap. Spekulasi. Spekulasi. Sebulan. Allahu Akbar. Dia Rasul. Mesti salah ni kan, tidak Allah beritahu. Dia macam-macam. Cumuhan, cacian. Yang puak-puak munafik ni buat kerja. Andaian yang kalau kita zaman membawang. Tular. Tular dan bawangnya. Allahumma tuan-tuan. Tapi akhirnya Allah SWT tunjukkan kebenaran. Ini hamdan lillah. Jadi pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah membersihkan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi maknanya orang yang bersabar itu Allah akan beri. Baik. Kita kata Allah tak tahan. Baik, tak tahan itu Islam beri cara kedua. Gelisah. Tak tahan. Cara kedua ini kena ikut kaedah. Walaupun dia buat tak ikut kaedah, tapi kita kena buat ni ikut kaedah sebab Allah akan tanya balik. Apa dia kaedahnya, iaitu kita kena pergi ikut saluran undang-undang. Tak. Kalau Allah tidak mahu saluran undang-undang, carilah satu orang yang boleh menjadi orang tengahnya menyelesaikan ini. Kalau tak boleh juga, undang-undang. Cara Islam benarkan. Itu pun Islam benar, tidak ada masalah. Cuba kita kata dah tak boleh dah, dia menyebarkan zaman sekarang bukan payah duduk dalam bilik je pun, tapi jadi kemudaratan yang besar kalau dibiarkan. Kalau dibiarkan. Tapi tuan-tuan, kita dapat melihat dengan banyak perkara, kadang-kadang menjawab akan membesarkan lagi. Betul. Baik diam. Betul kan? Zaman yang banyak contoh kita berdiam diri. Orang tuduh kita diam, akhir hilang begitu. Sabar. Sabar. Jadi ada banyak contoh, cuma dalam live begini tak boleh lah. Cuma nak bagi tahu panjanglah cerita. Dengan diam itu menjawab lebih teruk rupanya. Allah Akbar. Makin kita jawab makin lagi beranak lagi. Tapi kita diam, akhirnya hilang. Allahumma tuan-tuan. Jadi sila cek dalam internet Ustaz sebut kan, banyak contoh-contoh yang diam tu akhirnya orang tak cerita, sekejap je lah. Biarlah masa yang akan merungkaikan segala-galanya, Ustaz. Allah. Dah kita benar, kita insya-Allah sabar itu walakil jannah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama ambil iktibar. Terima kasih soalan yang cukup baik dan juga ringkasan yang cukup baik daripada yang bagi Ustaz untuk soalan tersebut. Dan sudah tak sudah kita dah pun Ustaz dan juga para penonton dah pun sampai ke penghujung rancangan. Khusyuk mendengar penjelasan daripada yang bagi Ustaz, dan mungkin sebagai yang terakhir sedikit kesimpulan daripada yang bagi Ustaz untuk topik kita bersabar dengan takdir pada hari ini. Tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan, saya nak menyuruh kita sama-sama membiasakan membaca hadis-hadis yang raqaiq, yang memberi kelembutan hati kepada kita. Ini benda besar. Bila kita ada perkara ini, datanglah apa pun, insya-Allah aku serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tak boleh buat apa lagi dah. Aku berikhtiar dan aku serah. Imam Ahmad bin Hanbal, imam mazhabnya keempat tu kan. Imam Ahmad bin Hanbal ini, dia dalam riwayat menyebutkan dia hafal hadis juta dalam kepala dia. Kemudian tuan-tuan, dalam musnad Ahmad bin Hanbal dia kumpul, dia saring semua sekali ada 30,000. Allah. Anaknya bila dia nak meninggal, dia panggil anaknya. Dia kata, "Wahai anakku, cuba ambil musnad aku tu," dia kata. Bila ambil musnad tu, cari bab yang cerita, hadis-hadis yang cerita tentang rahmat, mengharapkan rahmat kepada Allah. Dia nak mati masa tu, dia tengah nazak, cari hadis-hadis yang menceritakan tentang mengharap rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak dia kata, "Wahai ayahku, kamu dah ingat." Bukan masalah ingat, ni masalah untuk dia rasa kuat dan mengharap sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita kena begitu, dan dia meninggal dalam keadaan demikian. Ini dia tuan-tuan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kita kena ada sifat ini, membaca hadis-hadis rahmat ini, insya-Allah akan masuk dalam jiwa kita pengharapan yang tinggi kepada Allah, dan itulah membawa kita ke
ke syurga. Ibarat air batu yang keras pun air boleh masuk dalamnya, seandainya terus dialirkan. Begitulah hati kita Ustaz. Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati kita semua, mudah-mudahan. Amin insya-Allah. Dan terakhir mungkin boleh tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah berkati kita Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih yang bahagia Ustaz Dr. Luqman Ibrahim atas perkongsian pada pagi ini untuk topik bersabar dengan takdir. Saudara sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, esok kita akan memasuki 10 malam terakhir Ramadan, saat yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan oleh orang yang beriman. Banyakkanlah bersama kita memperbanyakkan berzikir, beristighfar dan berdoa. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Amin insya-Allah. Dan esok jangan lupa untuk terus saksikan tayangan Ustaz dengan topik hikmah zikir, iaitu kita akan bersama yang bahagia Kapten Maritim Ustaz Ni Kamarudin Yunuh dan juga sahabat saya moderator Da'i Azrin. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi dengan tajuk pada esok hari. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Saudara sidang penonton yang dimuliakan, terima kasih atas tontonan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berkati. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.